Okey, betul. Betul-betul Okey. tu. Periuk nasi tu. Aku nak tanya kejap Aku nak tanya pasal redundancy apa benda tadi tu yang nak buang-buang orang ni. Macam KLM, no, macam mana? Dia orang ada buang staff tak? Masa tengah peak dulu. Okey, Nanti Madi jawab kau punya Madi. Okey. Okey. Alhamdulillah kerana kalau di bandar ni kita ada labor agreement yang sangat kuat. Jadi kalau dia nak buang orang bukannya boleh buang senang-senang macam tu je. Jadi banyak prosedur yang KLM kena ikut sebelum betul-betul kalau dah tak boleh lagi nak simpan. Sebab kita itu ada macam CEO cakap keep within the family, dia kata. Jadi kita kalau kata steward ni tak boleh kita nak letakkan jadi sebagai pramugara nak terbang dalam kabin, kita letak dekat mana-mana, dekat kargo ke, dekat apa ke. Jadi kita akan buangkan orang yang yang pakai kontrak. Kan kita macam ada ambil external kan, external. Jadi kita tak pakai external, kita pakai internal je dulu. Jadi apa yang kalian mulakan adalah program VVR tu, kalau dalam bahasa Belanda dia vertrek regeling. Maksud dia itu maksud dia adalah program pencen awal. Jadi sesiapa yang kata dah terbang 30 tahun, 35 tahun, kalau kata dah umur 59 ke 58, duit simpanan dah cukup, kata dah tak nak terbang dah. Sekarang pun terbang pun dah tak macam dulu kan, makin lama makin heavy. Jadi dia orang boleh ambil program tu. Jadi yang saya tahu setakat program tu dilancarkan ada tiga program dalam masa setahun setengah ni sebanyak 1,500 orang telah mengambil program tu. Jadi kalau saya pension awal lah. Pension awal. Kalau saya pun kalau umur dah 58 saya pun akan ambil rasanya. Kan sebab dia punya pampasan yang dia dapat dibagi adalah sebanyak 18 bulan gaji dan itu pampasan tapi pension akan tetap jalan juga selepas tu. Menarik kan sebenarnya? Alhamdulillah. Jadi tapi tengok juga kalau kata baru kerja 10 tahun tak adalah dapat 18 bulan. Dia kena tak silap minimal 15 tahun ke atas baru dapat 18 bulan gaji daripada basic. 18 bulan. Sebagai pampasan lah. Dan apa lagi, dan satu lagi program banyak junior-junior yang baru terbang. Cuma kontrak yang baru anak-anak kapal yang baru sign kontrak setahun tu itu tidak disambung, kesian dia orang semua. Ada dekat lebih kurang 500 ke 600 orang tidak disambung. Tapi KLM berjanji jika semuanya akan bermula dengan normal balik, mereka tu adalah orang pertama yang kita orang akan panggil. Dan juga junior-junior yang baru terbang mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun nak ikut seniority tu masih belum tinggi kan, mereka tu dipindahkan ataupun dipinjamkan ke anak-anak syarikat KLM. Antaranya adalah KLM City Hopper, iaitu regional airline yang terbang untuk dalam Europe saja. Mereka akan boleh pilih sama ada untuk setahun ataupun 3 tahun. Jadi banyak juga budak-budak baru ni takut kan. Dia orang sign terus 3 tahun. Jadi at least 3 tahun dia orang punya career tu periuk nasi tu selamat kan. Kalau join setahun tiba-tiba KLM kata tak boleh kita nak kecilkan jumlah staff. Jadi mereka terpaksalah dibuang juga disebabkan sini itu. Dan juga kepada anak syarikat kami Transavia iaitu macam AirAsia iaitu budget airline. Dan mereka harus sign kontrak itu selama 8 bulan. Itulah pengennya. Dan kalau sesiapa yang daripada anak-anak kapal tu nak kerja dekat office pun banyak juga dah tukar aliran daripada cabin crew jadi kerja dekat office. Jadi alhamdulillah lah setakat ni semuanya masih berada di dalam. Masih lagi okay, good. We are still in the family. Alright. Gitu. itu untungnya kalau company yang besar, company yang boleh saya katakan KLM Royal Dutch ni company yang gergasi lah di dalam aviation. Jadi mereka punya planning tu besar. Dia orang punya syarikat bisnes dia besar. Jadi tak macam banyak syarikat-syarikat yang lain kan, aviation yang lain.
Macam Etihad tu Etihad agak macam mana? saya susah sikit nak cerita bab Etihad ni. Yalah, kau cerita secara serba sedikit. Ya, silap. Dia bermula dengan redundancy program yang pertama, di mana mereka diberhentikan perkhidmatan secara total. Maknanya tidak diserapkan ke mana-mana division ataupun department yang lain. Tak. Kami tak macam tu. Kami diberhentikan terus dan dihantar pulang. Tapi diberi pampasan, contohnya duit redundancy lah. Itu saya tak pasti berapa dan saya tidak boleh nak bercerita banyak tentang bab tu, tapi ada pampasan yang diberikan kepada mereka yang terkena redundancy program. Pasal redundancy program ini tidak boleh, bukan dibuka tapi dipilih. Pick and that's it. Kategorinya redha sajalah. Redha saja. Redha. Itu je lah. Redha dan pasrah. Macam tu lah. Pasrah. Kita ada 3 kali. 3 kali atau 4 kali. 4 kali ikut redundancy program ni. Jadi saat yang pertama dan yang kedua berlakunya pengurangan kapasiti staff. Pasal dia bukan berlaku untuk cabin crew sahaja ya. Di dalam semua department. Sama ada ground, office, cargo, engineer, ground duties, RAM, semua akan terkena benda ni. Dia bukan buang kru saja, dia buang semua tempat. Termasuk VP sekali yang ada yang VP yang VP tu vice president yang dikecilkan division dia, jadi mereka akan disatukan. Contohnya ada satu department tu boleh disatukan kepada department yang lain, maka mereka akan satukan dan mereka akan lepaskan yang pekerja-pekerja yang lain lah. Jadi buat yang pertama, yang kedua tu kami kat sini agak besar, agak macam tertekan, stres sangat. Pasal masing-masing mempunyai tanggungjawab. Kat sini ada yang keluar, ada yang sudah berkeluarga, yang ada tanggungjawab di Malaysia, ada yang tanggungjawab di sini, yang mana ada loan. Jadi bila terkena benda ni habis. Susah. Jadi selalulah bila orang kata COVID-19 ni bagi saya adalah mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih kuat lagi daripada sebelum inilah. Sebelum ni memang kita sentiasa melakukan ibadah kita seperti biasa, tapi dalam keadaan COVID-19 ni dan 4 bulan atau 5 bulan masa tu kita dikurung secara total. Maknanya tak boleh keluar langsung, berada di rumah, semua makanan disediakan oleh company akan hantar ke rumah. Kemudian grocery akan order online, lepas tu ada stuck because of semua orang satu negara tak boleh keluar rumah, jadi grocery hanya boleh berjalan secara online, jadi grocery menjadi lambat pasal nak kena hantar ke banyak tempat kan. Jadi tertekan jugalah keadaan tu masa tu. Tapi alhamdulillah lepas yang pertama, lepas yang kedua saya masih ada rezeki lagi di Etihad, alhamdulillah. Lepas yang ketiga, lepas yang keempat, saya bersyukur kepada Allah lah, saya punya rezeki masih ada di sini. Macam rezeki masih dengan Etihad. Oh ni okey, sekarang nak tanya yang UAE sekarang daily punya kes berapa? Daily kurang lah. Kadang-kadang ada yang 300, 400, ada yang kadang paling maksimum pun 600-700 satu hari. Tapi itu kes yang biasa, bukan kes berat. Kita tak ada kes berat lagi so far. So sejak ramai yang dah vaksin, jadi banyaknya yang macam terkena, kemudian akan dalam 14 hari tu akan dikuarantin dan baik, alhamdulillah. Amsterdam macam mana? Amsterdam alhamdulillah juga, dan sekarang stable lah ya, dalam 2,000 sehari. Dan 2,000 sehari. Dia orang keluarkan 2,000 sehari, dan sekarang dia orang dah keluarkan statement daripada kajian, mereka yang dites positif ni adalah mereka yang tidak divaksin. Sebenarnya 80% daripada 2,000 tu adalah tidak divaksin. Jadi disebabkan itulah kelonggaran diberikan lebih lagi untuk Belanda ni. Kita bebas sikit. Okey, sekarang nak tanya new normal baru untuk your passenger, KLM passenger ataupun Etihad passenger untuk night flight. Apa yang
perlu dilakukan oleh setiap cabin crew dan juga setiap daripada penumpang-penumpang? Adakah bergantung kepada destinasi ataupun semua sama setiap destinasi? Okey, kita start dengan Madi dulu lah. Okey. Masih lagi PCR test masih lagi diperlukan 48 jam sebelum penerbangan. Itu wajib kena ada PCR test. PCR test itu harus dikemukakan semasa you buat check-in online. Check-in online, walaupun you buat check-in online, you still kena check-in dekat counter because they need all the approval for PCR. Untuk naik pesawat, mask masih kena pakai, tetapi ada yang destinasi-destinasi seperti yang destinasi-destinasi high risk, kita panggil kat sini, atau red zone, destinasi macam India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, mereka harus memakai penutup kepala, PPE dan goggle. Itu wajib untuk mereka naik ke pesawat. Penumpang, ya. Kena pakai PPE full pergi set? Dan balik. Full set, ya. Dan cabin crew juga kena pakai, kalau destinasi high risk ini, kami akan dibekalkan headgear, tutup kepala tu, goggle memang kita sentiasa pakai lah dalam penerbangan sekarang. Penerbangan yang biasa, normal penerbangan, goggle itu wajib, mask itu wajib untuk anak-anak kapal dan juga PPE, full PPE. Okey, dengan glove. Sekejap, aku terpanggil nak pakai sebab menarik ni. Passenger pakai PPE, apa dia punya reaksi weh? Tak panas ke? Oh, reaksi dia terpaksa ikut lah. You nak naik, naik pesawat, you kena ikut lah. Ada tak yang mengambil? Ada tak yang bukan kita bising-bising? yang menetapkan rules tu, yang menetapkan rules tu adalah authorities dari negara mereka kan. Kadang-kadang diorang mengamuk juga, kenapa kena pakai, cakap minta maaf lah, bukan kita yang tetapkan rules ni. Negara you yang tetapkan rules ni, bukan kita. Kita menghormati apa saja rules yang dibagi. Contohnya kalau you nak terbang kita nak buka bisnes balik terbang ke India, kita kena ikut Indian punya regulations lah. Kan, kalau kita tak ikut Indian regulation, Indian punya GCA tak akan benarkan penerbangan dari Etihad masuk ke India. Itu aja. Yalah, India pun teruk kan, dia punya tinggi. India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh kan jatuhnya high risk. Jadi negara-negara ni yang kita akan kena pakai full PPE. Memang panas lah, saya minta maaf lah cakap memang panas. Terutama bagi anak-anak kapal yang bekerja, berjalan bergerak sana ke sini kan, untuk passenger pun untuk penumpang, mereka duduk je kan. Benda tu kena tukar berapa jam sekali? 4 jam sekali? Macam Etihad, kita setiap 1 jam untuk penerbangan high risk kita akan buat disinfection. Setiap kali kru akan buat disinfection semua toilet, galley, semua tempat yang orang kata apa, yang passenger yang boleh access lah. Kita akan buat spray bakuban, tak tahu lah di sana panggil pakai apa, dekat sini kita panggil bakuban spray the chemical lah. So setiap 1 jam kita akan buang semua. Siapa kru yang buat akan buang semua. Tapi mask memang every 4 hours kena tukar lah. Tapi sekarang kita dah tukar kepada KN95, maknanya you boleh pakai 7 jam ke 8 jam dia punya mask. Tapi setiap kali kalau buat disinfection dalam pesawat, memang you kena tukar the whole set. Semua kena bagaimana cuci, pula? you punya goggle kena cuci. Servis macam mana? EY bagi pre-cap ke, business class, first class, macam mana servis? Okey, servis sekarang pun dah bertukar. Kita ikut COVID-19 servis. Itu pun servis bergantung kepada destinasi, because mereka yang akan tetapkan macam mana servis yang nak dibuatkan. Dulu ke Cairo, ke Istanbul, ke Dhaka, semua Indian destination, Bangladesh, Sri Lanka, semuanya. Saat diorang buka stesen tu untuk kita Etihad terbang masuk ke negara mereka, mereka tidak membenarkan sebarang servis kecuali semua pre-pack. 4 jam dalam kapal, tak ada air, tak ada makanan, cuma sandwich dan air dalam bag. Kita bagi dekat diorang. So diorang macam diorang komplain kepada negara diorang, so diorang kata okey, kita tukar servis. Sekarang kita tukar servis, ada makanan, tapi semua akan di pre-pack. Maknanya semua akan di cover lah, semua cover. So tak ada lagi tuang-tuang beer apa semua, tak ada dah. Semua akan bagi the whole can kepada you. You buka sendiri semua. Kita tak usik pun. Kita cuma panaskan makanan, kita
first class pun. Kita panaskan makanan, kita dish out, kita tutup, kita bagi kat you. Lepas tu kita tak boleh lagi masuk keluar macam dulu, masuk keluar ya nak apa, tak ada. Kita sekali habis servis, habis. That's it. Kita tak boleh keluar lagi. Kita kena jaga social distancing. Pasal ramai yang anak-anak kapal yang turut terkena COVID-19 because of ada yang kadang-kadang ada penumpang yang penumpang yang tidak begitu jujur. Faham kan? Diorang gunakan PCR yang menipu. Jadi mereka sudah ada COVID, jadi naik kapal yang orang yang tak pasal-pasal pun kena. So benda macam ni kan kita ni sekarang semua kena wajib, kena ada barcode apa semua, dah tak boleh menipu lagi dah. Alhamdulillah. So far dia punya kes bagi anak kapal pun dah banyak turun. Saya rasa sekarang susah nak dapat yang anak-anak kapal kena COVID sekarang. Jarang. KLM macam mana prosedur? New normal prosedur dia sekarang? KLM pun lebih kurang sama juga dengan Etihad. Sebuah penumpang harus membuat PCR test ataupun rapid test, antara dua tu lah. Bila? Dua hari seminggu? Tak, 72 jam sebelum, kalau saya tak silap lah. Etihad pun sama yang valid 72 jam Etihad 48 jam. Oh. Dia tengok lagi lama lah. Tapi betul, saya ke Amsterdam, kalau saya buat flight ke Amsterdam, even cabin crew kena buat rapid test di office. Masa briefing center kita akan masuk, kita akan check in awal pasal kita kena buat rapid test. Lepas tu rapid test tu akan dihantar, result akan dihantar straight kepada Amsterdam lah, sebelum kru boleh operate kapal tu. Betul. Sebab kita orang pun sebelum ni sekarang dah tak payahlah. Sekarang ni tengok destination. Kalau sebelum ni tak silap saya daripada bulan 4 ke bulan 5, kena setiap flight yang kita buat, kita kena untuk diwajibkan buat rapid test tu, ataupun PCR, pulang pada destination, antara dua tu, dan balik daripada destination akan dites lagi. Sama juga, dekat Etihad pun sama. Sama bila balik. Jadi siapa-siapa yang kalau lepas test tu dapat positif, dia orang akan ditelefon. Jadi kalau tak ditelefon, kita orang akan dapat email. Maknanya kalau tak ada orang telefon tu, maknanya alhamdulillah positif. Negatif. Negatif. Boleh sama juga. Kiranya kita orang ni lubang hidung dah biasa kena jolok. Ya, betul. Dah tak so every flight jolok. Satu bulan kadang-kadang 4-5 kali, kadang 6 kali pun ada. Sebelum flight, balik flight, pergi flight, sebelum flight, standby pun kena kadang-kadang. Aduh. So servis macam mana KLM? Servis lebih kurang juga tadi macam Madi cakap, kita bermula daripada corona dalam bulan 3 macam tu dah mula strict ya. Kami cuma bagi food bag. Kalau yang saya nampak daripada KL time tu, food bag adalah apple, ada cookies, ada sandwich. Tak ada makanan panas langsung, tak ada hot meal tu tak ada. Ada coke, ada cake, ada air di dalam bag tu. Besar macam ni bag dia. Besar. Jadi dah siap-siap atas seat. Jadi bila mereka masuk, kami tak boleh pun ke passenger, kami semua kena duduk dekat galley saja. Dan jika betul-betul mereka perlukan apa-apa, mereka boleh tekan button lah. Kalau kata emergency ke apa kan, orang ada kena heart attack tu lain cerita lah kan. Tapi mereka tak boleh ke sana. Dan kami pun tak boleh ke mereka. Sama juga dengan bisnes. Memang macam tu juga. Bila kita tengok macam tu kan, macam 12 jam terbang ini je dapat, kesian kan. Tapi macam memang kesian, memang betul kesian tengok ini je makan dapat 12 jam tu. Kalau 4 jam tu okey lagi kan. Tapi sekarang orang terbang pasal nak pergi ke destination, bukan nak enjoy the in-flight service dah rasanya. Tapi sudah bagi tu dah okey dah sebenarnya. Sebab kan, waktu tu kan orang semua takut tak boleh nak balik ke negara sendiri. Betul. Kan? Jadi yang penting mereka supaya dapat terbang. Dan daripada tu kita macam tukar sikit, naik sikit. Okey, dah mula serve bulan 5 tak silap 5 ke bulan 6 dah mula serve meal. Tapi tak ada choice kalau di ekonomi. Di bisnes pun kurang. Daripada 3 jadi 2 choice je macam tu lah. Dan bermula pada bulan 8 itu sekarang kita dah mula servis seperti biasa balik. Seperti biasa balik maknanya ada 2 choices.
dah macam hampir 100% kembali kepada normal lah. Maknanya kita dah masuk. Tapi disebabkan macam ni, kalau pada saya, daripada dulu dah berbulan-bulan kerja, tak ada nak isi apa-apa dekat galley kan. Kalau loading. isi pun kadang-kadang macam tak ada loading. Macam Adi cakap tadi, ada 7-14 berebut ni, 14 orang kru ni. Nak buat kerja. Aku nak buat ni. Aku nak buat ni. Betul. Kau duduk sini. Aku nak buat. Berebut ni. Bergaduh pula. Ya, satu orang layan satu passenger lah. Ya, umpamanya macam jadi macam tu butler private butler tu. Jadi butler. Betul. Lihat pun sama. Memang berebut semua nak buat kerja. Betul tu. Lepas tu bila dah tiba-tiba macam benda tu bertukar terlampau cepat kan, daripada macam kita tak buat kerja berat sangat, tiba-tiba full flight. Berpeluh. Balik. Nak start balik enjin yang dah lama cuti tu. Dah lama cuti tu, masuk sampai lupa dah. Tapi memang orang kata benda ni banyak mengajar kita benda COVID ni sebenarnya. Mengajar kita menghargai kerja kita, kata seronok sebenarnya. Bila dah dapat passenger tu balik kan. Ini kira macam impact yang tak pernah dialami oleh airline industry lah dekat dunia. Even ini rasanya tak terjadi. Tak pernah. Tak pernah. Even tak SARS pernah ke H1N1 impact tak ni ya. memberi kesan banyak tempat, bukan kepada kita je, kepada passenger sendiri pun. Sebab bagi diorang pun jadi takut untuk berinteraksi dengan kita pun dia jadi takut. Because diorang tahu cabin crew kan selalu terbang. Jadi kita terdedah kepada COVID lebih luas daripada mereka kan. Jadi bila nak berinteraksi dengan mereka, diorang macam ada yang kadang-kadang buat macam ni, it's okay, tak nak berinteraksi langsung, betul ada. Tapi nak buat macam mana, kita adapt lah situasi tu. Lepas tu Madi, kalau dulu kita boleh orang kata lip balm. Kita bukan lip balm, kita boleh baca gerak bibir orang tu. Kalau kau kata sekarang ada mask ni, kita tanya minum apa? Cakap perlahan je tu. Jadi kita pun nak dekat ke tidak nak dekat. Komunikasi tu tersekat lah. Ya, komunikasi tu tersekat. Ya. Kena pula yang pakai full kadang-kadang PPE macam India tu. Kadang-kadang untuk terlalu takut, dia orang pakai 2 mask. Bila pakai 2 mask lagi susah you nak dengar orang cakap. Ni kalau pakai glove PPE tu, macam mana kerja nak rasa mate tu panas ke tak ke macam mana? Glove kita pakai glove polystyrene. Kita pakai glove polystyrene biasa. Tapi memang glove banyak. Memang you kena setiap kali you kena tukar. Apa saja you pegang lepas tu you tak boleh pegang lagi dah. Takkan you dah pegang-pegang benda ni, you dah pegang makanan kan? Tak boleh. So setiap kali kena tukar. So, orang macam takut, macam kapasitas pun takut, you tukar glove. Of course saya cakap, bukan untuk you saja, untuk diri I sendiri. I je kena jaga diri I sendiri, bukan untuk you je. I pegang benda lain, tapi lepas tu I pegang muka ke, terpegang muka ke, benda tu akan berjangkit kan. Jadi orang tak tahu, ingat kita pakai satu glove selama berjam-jam, berbelas-belas jam dalam penerbangan. Tak, kita tukar. Takkan kita dapat clear toilet atau bersihkan toilet atau buat disinfection, kita pakai glove yang sama, lepas tu kita semakanan ke orang. Gila. Aku nak makan sendiri pun aku nak kena tukar glove, basuh tangan sekali. Ya. Saya pun jadi paranoia. Kalau macam kru-kru tengok kan, kenapa kau letak gel disinfection ni dekat atas glove? Kata, alah, betul tu kan, walaupun kita dah pakai gloves, itu protection untuk diri kita. Kalau kita letak gel lagi, kita protection untuk passenger kita. Kan, at least. Double protection lah tu. Kita cuba apa yang kita boleh. Kan. Tapi kalau benda tu nak jadi, kita cuba yang terbaik. Tapi macam kata kalau nak kena jugalah. Nak buat macam mana. Betul. Kalau dalam satu flight tu, let's say cabin crew tu lepas swab test, lepas balik flight tu, dia positif. So you all kena quarantine lah. Berapa lama selalu kau quarantine? Madi? It depends. Biasanya standard quarantine is 14 days. Because kalau you dapat stage 1, stage 2 tu yang rendah lah. Contohnya yang masih hilang diri rasa atau you ada sakit tekak, itu yang simptom yang rendah. So maknanya dia akan quarantine 14 hari.
dalam masa 14 hari itu you punya simptom akan develop the symptom lebih tinggi lagi. Dia akan bawa you pergi ke hospital dan quarantine dan start buat ni lah, kalau start buat treatment lah. Tapi kalau setakat you dekat hilang dia rasa sakit tekak, kemudian dia akan bekalkan ubat, makan ubat apa semua kat rumah, quarantine, baik alhamdulillah. Lepas tu you akan pergi buat 2 kali test, swab test, negatif, lepas tu you okay lah. And then you akan kena tunggu 5 ke 7 hari sebelum kalau kat sini kita panggil GCAA, the Gulf Civil Aviation, akan bagi you permission ataupun permission lah untuk you boleh terbang balik ke tidak. Itulah. Kita dapat approval daripada diorang lah. Macam Noh pula macam mana? Kalau kami tu setakat ni saya alhamdulillah tak pernah lagi lah ada yang terbang dengan kru yang ditest positif. Tapi kalau ikut prosedur, kalau ada satu kru yang ditest positif, kena kuarantin, tetapi selepas 5 hari akan dibuat first test untuk kru yang lain kru yang lain, dan jika negatif akan berlanjutan ke 14 hari kuarantin, dan jika saya cakap tadi apa? Positif ke negatif? Lupa dah. Jadi kalau positif dites, kalau positif dites dilanjutkan ke 14 hari, kalau negatif selepas 10 hari akan dites sekali lagi untuk memastikan masih negatif. Jadi selepas 10 hari masih negatif, hari ke-14 dah boleh terbang balik. I see, okay. Ya. Okay. Tapi kalau satu kru kena positif, semua flight close contact semua akan di grounded. Tak kira pilot ke siapa ke. Itu kalau boleh janganlah kena, because akan melibatkan ramai kru. Dia akan grounded, semua kru yang mana berdekatan dengan kru positif kru ni, semua akan kena buat swab test, akan di quarantine 5 hari. Kemudian kalau you okay, dia negatif, dan you akan terbang. Kau tak pernah grounded, Madi? So far alhamdulillah kru yang saya terbang alhamdulillah semuanya negatif. No, tak pernah grounded, no. Kan? Ataupun takut close contact ni kita tak tahu tau. Betul. Saya pun belum lagi. Alhamdulillah tak pernah lagi dites positif. Tapi saya kat rumah pun memang test sendiri pun. Kalau sebelum flight tu sebab takut kan. Sebelum sendiri test dulu. Lepas tu dah sampai sana kena test lagi. Kata at least kalau kat rumah tu dah negatif, orang kata tak adalah, orang kata gabra sangat kan bila kat sana. Dah sampai kat sana. Lama jadi, tak dengar ayat gabra. Ayat lama tu, ayat lama. Ayat Malaysia yang masih orang lama je tahu ayat gabra. Ya, orang lama. Gabra. Okay guys. Kita pun dah lebih daripada setengah jam. So tak apa. It's okay. Ini kata-kata akhir lah kepada penonton. Okay. Pesanan saya kepada rakyat Malaysia, yang pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton temu bual saya bersama Zarul sebelum ini dan membagi. Belum tengok nanti saya tengok jangan tengok. Malu. Ya, malu. Okay. Ada okey nanti cari. Okey. Lepas tu terima kasih, dan kepada yang belum ambil vaksin tu, silalah ambil vaksin supaya orang kata protect diri anda dan juga kita melindungi dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Okay, Madi. Okay. Kepada semua, tak kira di mana anda berada, COVID-19 adalah fenomena baru. COVID-19 fenomena baru. Ini bukan perkara main-main sebenarnya. Saya pun dengan depan mata sudah kehilangan 7 orang, 8 orang sahabat yang terkesan dengan COVID-19. Jadi ramai orang tak ambil endah, tapi sebenarnya benda ni wujudnya. Dan jaga diri anda, macam Noh cakap, please love yourself first and then loving others. So jaga diri you, protect diri you, dan untuk protect orang yang tersayang lah. Sangat penting pasal ini bukan perkara main-main. Orang yang macam ingat kita berkira gelak-gelak, kita gelak, sebenarnya setiap kali nak pergi flight, saya sebenarnya takut.
Saya tak tambah lagi Ya. usia dah nak mencecah 50 tahun ni kan. So saya punya risk lagi tinggi untuk usia Oi, seperti saya. awet muda tu, awet muda. Alhamdulillah. Itulah. Tapi orang ingat macam kru macam enjoy, sebenarnya banyak tanggungjawab. Tambah lagi sekarang COVID-19, tanggungjawab kami lebih besar. Jadi sayangi diri anda dulu. Protect diri anda, protect orang berdekatan dengan anda, protect orang kesayangan anda supaya kita sama-sama jaga diri kita lah untuk jaga keamanan dunia. Ini bukan lagi fenomena ni dah berbeza lah. Kita kena hidup dengan COVID. Yes. Kena hidup Dia sama-sama betul. dengan Jadi endemic dah tak lama lagi. Okay. Hopefully lah. Jadi Setuju. kita berharap semua satu hari nanti insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan meredakan segala apa musibah yang kita ada ni, insya-Allah akan kembali pulih. Kita mengharapkan perkara yang baik-baik lah. Amin. Amin. Okey, terima kasih terlebih dahulu Nur Hashim, Ismadi Wakiri, masih banyak-banyak. Dan kepada korang yang belum lagi tengok video-video dua orang ni, boleh tengok dekat link dekat atas ni. Atas ni. Sini Madi. Kat atas. Sini. Juga yang the only Nak tengok Malaysian Madi dekat bawah. Madi bawah. Nantilah tengoklah nanti. Aku letak dekat link ke dekat atas ni ke. Ayo pergi tengok. Memang perkongsian pengalaman yang menarik daripada dua-dua orang ini. Dan cukup itu bangga. sebelum COVID masa dunia tengah sebelum aman. COVID. Yes. Yeah. Yes. So kalau kau nak throwback sebelum COVID, boleh tengok video tu lah kan. Okay. So hopefully COVID-19 ni dah reda apa semua. InsyaAllah kalau boleh travel, aku akan ke Amsterdam, aku akan ke Abu Dhabi. Kita buat shoot kat sana pula. Boleh ya. Silakan, Amsterdam silakan. katanya dah boleh. Dan juga Dubai katanya dah boleh masuk ke Malaysia, nak masuk Dah Dubai. boleh. Cuma yang tak boleh nak keluar dari Malaysia je. Itu. Nanti dah keluar masuk senang. Dah keluar masuk tu senang. InsyaAllah kita mungkin kita buat close secara detail lagi macam mana kehidupan korang dekat sana. Menarik juga tu buat konten dekat sana kan. Aku memang juga memang teringin. Sejak COVID ni memang aku tetap boleh nak buat konten yang pergi night flight, pergi turun dekat stesen-stesen. Tak boleh pasal benda-benda ni memang tersangkut sikit projek yang banyak yang tergendala. Okey, tak apa. Anyway, terima kasih banyak-banyak lagi sekali dan aku doakan terima kasih Zarul, semoga sudi jemput balik. Yes. Betul. Yes, dan semoga korang kat luar sana kalau ada apa info kat dalam ni nak terbang ke Abu Dhabi ke nak terbang ke KLM, insya-Allah video ni dapat sikit sebanyak ilmu atau manfaat untuk korang dapat tips ataupun petua untuk masuk ke negara yang saya cakapkan tadi tu kan. Okey, jaga diri masing-masing. Teruskan menonton video-video Zarul Amila yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jaga diri semua. Alright, Zarul. Okay, bye.